Ini tentang bacaan tahiyat lah, sikit lah. Tentang bacaan tahiyat, doa selepas kita baca tahiyat sampai Hamidum Majid, kita boleh baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam, min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi suruh kita baca hari-hari. Ni. Dia sebenarnya lepas baca tahiyat tu banyak doa dia. Ini salah satu yang kita boleh baca. Baca ni. Kemudian selepas memberi salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Bacalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. So, jadi yang saya kata tadi, selepas kita memberi salam tu, kita beri salam ke kanan tu, beri Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Di dalam tu. Ke kanan. Jadi maksud dia tu, ya Allah, sesungguhnya daku memohon keredaanmu dengan syurgamu. Redha wal jannah, redha dan syurga Allah. Lepas tu, kita letak kepala kita balik di tengah, kita paling ke kiri dan kita sambung lagi baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, kita sambung dengan doa dia. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi, dan aku memohon perlindunganmu dan seksaanmu. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi, bahagian masalah salam ni, bila kita bagi salam, seperti sebut kemarin, salam kita tu kepada orang sebelah kanan kita dan juga kepada seluruh malaikat-malaikat dan Islam ke yang ada sebelah kanan sampai kepada kita di sebelah kanan kita. Sama juga sebelah kiri. Jadi, salam begitu. Sebab salam ni dia makan jauh. Salam ni kan, salam dalam sebab. Walaupun salam dalam solat, kita niat macam itu, salam kita tu. Siapa-siapa yang ada. Dah habis saja bagi salam, kita bagi angkat tangan, kita letak sampai atas hujung kepala kita tu, ubun-ubun, tarik ke muka, turun sampai ke bawah. Masa tarik muka tu kita sebut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita sebut doa kita tu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita minta Allah permudahkan. Sakarat maut, sebab roh tu dikatakan roh tu kan dia keluar ikut ubun-ubun. Yang saya ingatlah, yang saya ngaji mai tu ubun kata, dia keluar ikut ubun. Ada setengah kata keluar ke mata. Roh tu dicabut oleh malaikat maut. Sebab tu mata kita tengok mata orang mati, dia naik ke atas. Kan dia mengikuti roh yang duduk dengan dia tu keluar ke ubun-ubun. Ada yang keluar seperti air yang mengalir. Ada yang keluar dia rentap oleh malaikat maut. Macam-macam bentuk. Yang kafir, orang kafir dia akan rentap ikut liang-liang rumah tu. Macam kain buruk tu rendam dalam cuka, balut dekat pokok limau yang ada duri tu, tarik. Macam itulah. Hancurnya mayat tu. Roh tu. Ditarik, diseksa ketika keluar maut tu. Baik. Dah habis pada apa ni? Dah habis bagi sapu muka tu. Terus kita baca doa. Doa ni yang penting ni, baca doa ni. Apa maksud doa ni? Alhamdulillahillazi. Jadi doa ni selalu kita dengar kadang-kadang orang baca doa ni, dia orang baca, itu ni yang saya suruh beli buku ni buku perukunan ni untuk apa? Untuk kita boleh kongsi buku ni. Mana pula ni? Kita apa kata? Dalam buku ni dia dah tulis tentang doa ni. Doa yang dibaca selepas kita habis daripada solat tu. Kan? Kita boleh baca doa ni. Baik, doa ni kita baca. Bila kita lihat kat sini. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyum minaz-zul liwakabbirhu takbiro. Dia daripada ayat Quran. Doa ni. Surah Al-Isra ayat 111. Dalam surah Al-Isra, dia baca bacaan doa ni yang kita baca ni. Jadi apa kelebihan dia? Sebab tu. Jadi disebut di dalam kitab ni, barang siapa yang membaca akan doa ini, kemudian daripada sembahyang, adalah baginya daripada pahala umpama 7 petala langit
dan 7 petala bumi dan barang yang pada sekaliannya dan barang yang di bawah sekaliannya. Maknanya, dan segala isi-isi dia. Isi-isi langit dan bumi itu nisbah kepada banyaknya pahala Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa yang membaca akan doa ni selesai saja memberi salam tadi. Dah habis bagi salam, sapu tangan ke muka, lepas tu terus baca doa ni. Saya ulang balik sekali lagi, kata dalam tu. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladaw walam yakul lahu syarikum fil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz-zulli wa kabbirhu takbira. Ni kadang-kadang kita dengar orang baca. Orang baca apa tu ya? Orang baca doa apa? Orang yang mengaji dia tahu lah, dia jumpalah doa macam ni. So benda ni ada dalam perukunan yang kita nak belajar ni nanti. Dia saya harap lepas ni mungkin CD boleh tolong orderkan perukunan ataupun masing-masing order dalam Shopee pun ada saya perukunan Jawi ni. Baik. Itu yang nak dibaca lepas ni. Kita bagi satu-satu, jangan banyak sangat. So amalan kita tambah satu ni pun bukan senang nak hafal ni. Nak hafal apa? Nak hafal doa ni pun jenuh juga. Kan? Tapi dia ayat Quran je. Kalau boleh baca selalu baca. Kemudian selepas kita memberi baca doa tu, barulah kita sambung dengan istighfar. Bacalah istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah 3 kali ke atau 5 kali. Kalau mengikut orang tariqat, dia baca 7 kali. Sebab apa? 7 anggota jawarih dia. Salah satu istighfar untuk minta ampun kepada satu anggota. Contohnya mata. Istighfar yang kedua untuk minta ampun kepada dosa telinga. Yang ketiga untuk mulut pula. Yang keempat untuk tangan. 7 anggota kita tu. Jadi kalau ikut kaedah-kaedah orang sufi, dia panjang sikit istighfar dia. Tu kaedah dia. Sebab tu dia dalam sembahyang ni, dia banyak amalan-amalan sunat selepas sembahyang tu. Macam kita sembahyang subuh dengan maghrib. Biasanya kalau lepas sembahyang subuh dengan maghrib ni, kita habis selesai Astaghfirullahalazim ni, dia dengan syarat jangan diangkat lagi punggung kita tu. Maknanya kalau kita duduk bertimpuh, duduk iftirash dalam solat tu, duduk tawarruk tu, jangan bergerak lagi. Kita kekalkan kedudukan tahiyat akhir kita tu. Terus kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Jangan gerak lagi kaki. Duduk situ sampai Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Minta pelihara pula daripada api neraka tadi. Baca 7 kali. Ada setengah orang baca 3 kali. Tapi disebut dalam tu 7 kali. Selesai habis tu, sampai Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita tengok kalau dalam masjid, bila tu imam sampai Allahumma antas salam tu, barulah semua pakat bersila. Sebab pakat bersila. Sebelum tu semua tak bersila lagi. Sebab apa? Dia sunnah dia tu baca gitu. Sebab apa? Zikir lepas solat ni mengampunkan dosa-dosa kita tu yang banyak tu. Ketika solat dan dosa-dosa yang lain. Tu jangan kelebihan dia. So kita nak buat biar dia beradab. Biar kita faham kaedah-kaedah yang mana ditunjukkan di dalam Islam tu. Barulah baca Fatihah, nak baca doa lain nanti kita ajar kemudian nanti. So dalam buku Fatihah, dalam rukunan ni, dia ada wirid-wirid dia yang senang kita baca. Kita boleh jadikan panduan ni sebagai asas untuk kita. InsyaAllah kalau khatam buku kitab ni, banyak kita boleh ilmu kat situ. Tu begitu. So saya rasa itulah dulu untuk malam ni. Kemudian di bawah tu ada doa tu boleh baca lah. Baca lepas sampai Hamidul Majid tadi, boleh sambung di bawah sekali tu ada doa dia tu. Doa tu boleh continue. Kita baca lepas semayang. Baca sendiri lah itu. Dia banyak ada 3 ke 4 doa lepas menyambung doa daripada lepas kita baca sampai Hamidul Majid tu. Kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Macam itu boleh. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Tu ada juga. Macam ni doa. So dia banyak doa yang kita boleh baca di dalam bacaan lepas tahiyat tu. Kemudian baru kita beri salam. Salam kita itulah baliknya sebut tadi. Jangan lupa kalau jadi imam, Allahumma inna, jangan baca Allahumma inni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau jadi imam, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tu kita lazimkan baca tu, doa-doa tu. Maknanya Islam ni, Nabi mengajar kita ni sampai semayang pun, dalam semayang minta lagi, kita minta pohon keredaan. Maknanya punya susahnya nak dapat redha Tuhan ni.
Bukan Tuhan tak redha. Susah kita nak dapat. Kita tu nak capai redha Tuhan tu susah. Kita ni susah. Banyak sangat maksiat kita buat, dosa kita buat. Lepas tu kena minta hari-hari kat Tuhan. Dan kita minta berlindung pula bila paling ke kiri tu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kita minta berlindung daripada siksaan Tuhan tu. Daripada azab neraka dia tu. Ya. Itu kita buat insya-Allah lah. Kemudian siapa muka bacalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta Allah pemudahkan maut kita tu. Dan akhir sekali bacalah doa lepas pada bagi salam, baca siapa muka tu sambung dengan alhamdulillahillazi tadi tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semalam ni kita belajar beberapa perkara baru. Dan semua saya nak pesan sekali lagi, ingatlah kita belajar tentang keimanan ni sebab kita nak tendang keluar kufur dan maksiat dalam hati tu. Maksiat ni kalau kita macam ni malam ni kita dah terang dah sebut dengan bila dah tahu benda tu maksiat, kita janganlah duk buat juga kan. Jangan main suka-suka, tak apa, tak ada apa kesan pun, jangan cakap lah. Bila benda maksiat yang Allah larang tu, kesan ni sangat dahsyat. Dia tutup hati kita tu. Lepas tutup hati, dia mengundang pula benda-benda tak elok kepada kita. Datang kat kita, datang kat rumah kita kan. Bila syaitan datang, syaitan buat macam-macam masuk dalam rumah kan. So kata jin masuk dalam rumah, syaitan masuk malam-malam kan. Menatang-menatang haiwan-haiwan ni pun masuk dalam rumah kita juga mencari kita kan. Dia tunjuk rupa dia. Kadang-kadang yang masuk tu bukan benda betul pun, benda rupa jelmaan tu, hak kita duk buat tu, Tuhan tunjuk kat kita macam mimpi lah. Kadang kita mimpi benda buruk, kita dah kata benda orang buat kita macam sihir. Tapi yang mimpi kita buruk kita tu bukan pasal sihir. Amalan kita siang hari Allah tukar dalam bentuk rupa-rupa yang huduh-huduh. Yang buruk-buruk kejar kita. Kita punya lari dalam mimpi tu tak menang kaki lari. Benda tu dah hambat kita. Rupanya yang kejar kita tu bukannya dermaga, tetapi maksiat yang kita buat waktu siang hari tu. Kan kita ni suka buat benda tak elok. Rapelah, ralik dengan dunia, tak ingat ke Tuhan. Macam tu. Benda-benda tu datang kita selalu malam-malam. Kita tak ingat benda orang buat kat kita. Walau bukan lah. Macam itu. So jadi benda-benda tak elok ni yang mana yang Tuhan larang, kita tinggal lah. Kita berazam lah nak tinggal. Tambah-tambah rumah orang yang berumur ada rumah kata pergi kubur, kata mari. Kena lagi ingat, kena hati-hati benda macam ni. So begitulah untuk malam ni insya-Allah. Jadi sampai jumpa malam besok lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.